Menjelang Sukan SEA di Singapura bulan Jun ini, selain persiapan rapi atlet, agensi anti-doping Malaysia ADAMAS juga antara paling sibuk membuat persiapan. Ditambah dengan sasaran tuan rumah Singapura untuk penganjuran Tamasya Bebas Dadah. Tugas berat buat ADAMAS untuk memastikan nama Malaysia tidak tercemar lagi dengan insiden penggunaan bahan terlarang. Ikuti laporan yang disediakan wartawan Nozati Hidayat Zulkifli. Keputusan penganjur menggunakan ujian darah sebagai salah satu ujian anti-doping buat kali pertamanya dalam sejarah Sukan SEA turut memberi kesan kepada Malaysia agar menggandakan usaha mengelak gejala penggunaan bahan terlarang di kalangan atlet. Tahun lepas ada banyak kes macam dekat Asian Games, atlet wushu, dan lepas tu yang Lee Chong Wei punya kes. So kita ni CDM Datuk Norza, jadi memang dah bagi tahu lah dia nak zero incident during the SEA Games ni. Okay. So dia beritahu saya, okay, you buat apa-apa langkah yang patut untuk memastikan tak ada atlet yang kena positif case during SEA Games lah. Namun apa yang perlu diberi perhatian, bermula 1 Januari lalu, agensi anti dadah dunia WADA telah mengeluarkan kod baru di mana jika atlet didapati bersalah menggunakan bahan terlarang secara sengaja, hukuman maksimum digantung dari sebarang kejohanan dinaikkan daripada 2 tahun ke 4 tahun. Bagi ADAMAS, dengan kehadiran kod baru WADA dan juga pengenalan ujian darah buat pertama kali di Sukan SEA Jun ini, memberi cabaran besar untuk memastikan kesedaran atlet berkenaan penggunaan bahan terlarang. Jika dahulu hanya 10% dari atlet negara menerusi sukan yang dilabel berisiko tinggi dipilih menjalani ujian doping, tahun ini ADAMAS dipertanggungjawab membuat ujian air kencing kepada 90% atlet, iaitu sebanyak 2,000 atlet. Kalau kita fikir pasal bajet ni, nak save ni semua, dia tak berbaloi because bila atlet dah pergi kat SEA Games and then dapat positif, dia mencemarkan nama negara. So better kita buat betul-betul dekat sini, biar dia clear betul-betul, pergi sana, just bersukan dan come back. Memandangkan isu kos bukan penghalang, sebanyak 1.6 juta ringgit bakal digunakan untuk menjalankan ujian doping tahun ini. 4 bulan menjelang Sukan SEA di Singapura, sasaran ADAMAS adalah untuk memastikan 90% atlet yang terlibat akan menjalani ujian doping sebelum ke Tamasya tersebut. Bagaimanapun cabaran, ADAMAS sudah pasti untuk memastikan kesemua atlet yang terlibat mendapat maklumat secukupnya agar bebas dari sebarang penggunaan bahan terlarang. Laporan bahagian kedua esok, kami turut mengikut jejak ADAMAS menjalankan ujian doping secara rambang kepada beberapa atlet negara yang akan beraksi di Sukan SEA Singapura. Laporan Zati Zulkifli, TV3. Laporan khas cabaran buat ADAMAS, pastikan atlet muda negara lebih peka bahan larangan sukan. Model baharu sukan negara yang diperkenalkan Menteri Belia dan Sukan Khairy Jamaluddin Khamis lalu turut memberi penekanan Tamasya Sukan SEA Singapura 2015 sebagai medan pendedahan buat atlet pembangunan. Sekaligus tugas cukup mencabar buat agensi anti-doping Malaysia ADAMAS yang perlu memastikan atlet muda negara bebas dari sebarang penggunaan bahan terlarang dalam masa kurang 4 bulan. Ikuti laporan bahagian terakhir wartawan Zatil Zulkifli, usaha ADAMAS untuk memastikan persiapan rapi kontingen Malaysia ke Sukan SEA tidak tercalar. Bermula Januari lalu, ADAMAS sudah menjalankan ujian doping ke atas atlet negara yang akan beraksi di Singapura. Tidak dinafikan beberapa atlet yang pertama kali ke Sukan SEA turut berasa gemetar dengan tahap komitmen penganjur yang menggunakan pelbagai cara bagi mengelak penggunaan bahan terlarang. Selama ni, sebelum ni saya di sekolah saya tahu sikit-sikit je lah. Bila lepas takliman ni saya tahu lebih detail and beri banyak maklumat lah untuk diri saya juga. Pendekatan awal digunakan ADAMAS ialah menyampaikan maklumat menerusi ceramah. Macam junior mungkin dia tak berapa sangat, tak tahu sangat pasal doping ni, pasal testing semua, pasal steroid ni semua. So baguslah bagi saya, memang untuk semua sport bagus benda ni untuk atlet. Namun bagi atlet berpengalaman negara, ujian doping bukan sesuatu yang perlu dibimbangkan jika atlet sendiri yakin bahan yang digunakan tidak disenarai sebagai bahan larangan oleh agensi anti-doping dunia WADA. Tak pernah kenal lah. So atau itu apa test itu apa lah. So tak apalah, just ambil doping itu lah. Tak mau macam larikan atau apa. Mengapa ujian darah perlu diberi perhatian?
Beberapa bahan mempertingkatkan prestasi hanya boleh dikenal pasti menerusi ujian darah. Malah WADA turut memberi jaminan beberapa kes penipuan bahan terlarang sebelum ini berjaya digagalkan menerusi sampel ujian darah. Bagi kes positif doping membabitkan atlet negara, kenaikan peratusannya agak membimbangkan, hampir 1 kali ganda pada tahun 2014 berbanding tahun sebelumnya. Namun kebanyakan kes tidak disengajakan disebabkan kekurangan pengetahuan atlet sendiri mengenai bahan larangan. Malah ada di antara mereka membeli produk menerusi online dan tidak merujuk kepada Institut Sukan Negara. Tanggungjawab atlet adalah mengetahui setiap bahan yang diambil. Jika terdapat keraguan, atlet sendiri perlu mendapatkan bantuan dari pihak Adamas. Apa yang penting, kesedaran penggunaan bahan terlarang perlu diambil berat, memandangkan gejala ini tiada tempat dalam arena sukan profesional dunia. Zati Zulkifli, TV3.